untuk keberkatan di dunia dan akhirat. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah sekalian yang sedang menonton, insya-Allah bacaan Yasin ini dia akan dipimpin oleh Ustaz Luqmanul Hakim yang akan pimpin bacaan Yasin kita serta tahlil, dan saya menyampaikan salam kepada tuan-tuan daripada presiden kami iaitu Ustaz Alex Mahari yang sekarang berada di hospital menantikan baby dia ataupun isterinya melahirkan anak. Jadi dia minta sama-sama tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang ada pada malam majlis pada malam ini untuk sama-sama mendoakan. Dah 2 hari berada di hospital, masih lagi belum lahir. Jadi sama-sama mendoakan agar Allah permudahkan, insya-Allah. Jadi saya tak nak melengahkan masa lagi, insya-Allah saya mempersilakan Ustaz Luqmanul Hakim untuk memimpin bacaan Yasin dan tahlil. Tafadhal maskura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jelas suara saya jelas kepada semua, boleh dengar dengan jelas InsyaAllah dengar Ustaz. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini seperti mana program yang telah kita rancang, bacaan Yasin dan tahlil pada malam ini bersama dengan tuan-tuan muslimin muslimat yang ada live ataupun ada secara online melalui Zoom. Boleh sama-sama kita ambil, kalau ada yang buku Yasin boleh pegang, ataupun kalau tak ada boleh sama-sama kita ambil Al-Quran, buka pada surah Yasin. Pada pertama sekali kita niat, jangan kita lupa niat untuk khusus kepada arwah-arwah ibu bapa kita, ahli keluarga kita, guru-guru kita dan seluruh muslimin dan muslimat. InsyaAllah kita mula pada malam ini dengan baca Yasin dan kita akan tutup majlis kita nanti dengan tahlil arwah, insyaAllah. Al-Fatihah wa Yasin ila arwahi walidina wa walidikum wa ila arwahil muslimina wa muslimat kafatan ammah, khususan ila ruhi marhum wa usulihi wa furu'i wa man yantasibu ilaihi ajma'in. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون ما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد
ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون
سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين إن الذين آمنوا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما آمين. عللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما آمين. صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة ونقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ثواب مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إله مرحوم إلى أرواح من اجتمعهم بسببهم وخصوصهم إلى روح المرحوم مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نور يسع ويتلألأ بين أيديهم وضاعف اللهم رحمتك ورضوانك علينا وعليهم اللهم اجعله فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدنا ومشائخنا ووالدهم ومشائخهم وجميع المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها اللهم اجعل في صحائفنا وصحائف والدينا
والسادة الحاضرين ووالدهم الجميع برحمته ورضوان، وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود، إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Inna wa minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah, Alhamdulillah, saya serah kembali majlis kepada Ustaz Amir, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustaz Luqman di atas kesudian yang memimpin bacaan Yasin serta tahlil pada malam ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan bacaan kita, dengan niat kita yang kita niat untuk sampaikan kepada, untuk sedekahkan kepada saudara mara kita, sama ada yang hidup ataupun yang telah pergi, mudah-mudahan pahalanya sampai kepada mereka. Sesungguhnya doa-doa anak yang soleh, doa-doa keluarga yang baik, doa-doa mereka yang dekat dengan Tuhan, insya-Allah pahalanya sampai, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Sekali lagi saya mohon maaf, sepatutnya tazkirah pada malam ini akan disampaikan oleh Ustaz Piyu Izzat, tapi memandangkan dia berada di dalam area yang tidak ada line, yang tidak ada talian internet, menyebabkan dia tak dapat nak masuk. Jadi insya-Allah saya ganti sekejap. Saya gantilah. InsyaAllah tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang dirahmati Allah sekalian. Ini first time saya bercakap secara online tapi tak nampak muka orang. Jadi tak tahu orang dengar ke kan. Jadi insya-Allah tak apa, saya bayangkan orang dengar lah. Saya bayangkan orang tengah tengok nama-nama yang keluar, Zulaikha, Rohana, Sayyidah, Jamilah, Nur Amani, Wahida, Siti Masyitah dan ramai lagi yang di depan saya. Mudah-mudahan yang mendengar sedikit sebanyak perkongsian kita pada malam ini dapat disampaikan pula pada orang. Muslimin, ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah sekalian. Kita berbalik memandangkan ini program yang kita jemput adalah penyumbang-penyumbang yang banyak menyumbang dalam misi-misi Al-Azhar Care. Jadi bila sebut sumbangan, bila sebut bantuan, tidak lain tidak bukan ini adalah atas keikhlasan, atas prihatinnya tuan-tuan kepada orang lain. Seperti dalam hadis biasa sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang itu melainkan dia mengasihani orang lain daripada dirinya lagi. Maksudnya bila kita mengasihani orang lain lebih daripada diri kita, maka kesempurnaan iman itu bakal kita dapat. Tapi kalau kita sayang diri kita, kasih diri kita, maksudnya macam ibarat kita ada rezeki lebih tapi kita lebihkan diri kita. Kita nampak orang lain itu biasa, maka itu akan merugikan kita. Malah Nabi sebut la yu'minu ahadukum, maksudnya tidak sempurna iman. Bila sebut tidak sempurna iman, boleh jadi iman tu tak lengkap. Sesungguhnya Islam dia mesti kena lengkap. Islam dia mesti kena padu. Islam mesti kena cukup. Macam rukun iman, rukun Islam. Rukun iman ada 5, rukun iman ada 6. Rukun Islam ada 5.
hilang salah satu, maka tak lengkap kita sebagai Muslim. Jadi sebab itu tuan-tuan, alhamdulillah, ayah-ayah, ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang di depan saya ini terpilih di kalangan ramai umat Malaysia, terpilih antara orang yang istiqamah dalam menyumbang, dalam memberi bantuan sumbangan tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita sampaikan dan kita salurkan pada orang. Kita tengok, kita kembali kepada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua orang tahu Nabi adalah satu junjungan besar yang tidak lain tidak bukan. Nabi tidak lain tidak bukan adalah satu role model, satu petunjuk bagi kita untuk kita contohi. Tuan-tuan, ibu-ibu, puan-puan di depan saya, datin, datuk dan sebagainya, adalah mengambil iktibar di sebalik sirah Nabi. Saya yakin kalau tak, tuan-tuan tak menyumbang. Disebabkan tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu depan saya ini sentiasa mengambil iktibar sirah. Nabi ni tuan-tuan, Nabi ni hidup dia, lahir-lahir lagi dia dah bagi kegembiraan pada orang. Nabi lahir-lahir lagi dah bagi keceriaan pada orang. Ketika mana kalau kita tengok, sewaktu Halimatus Sa'diyah daripada Bani Sa'ad, kan, Halimatus Sa'diyah ketika mana dia merancang untuk pergi ke kota Mekah. Halimatus Sa'diyah ni adalah seorang wanita yang berkeluarga, duduk di satu kampung yang jauh di pedalaman kota Mekah. Dia duduk di dalam kampung Bani Sa'ad. Lalu mereka ini, budaya orang Arab pada masa itu adalah sentiasa akan datang ke kota Mekah untuk ambil bayi, untuk disusukan. Malah orang Arab kota Mekah pula, budaya dia memberi anak pada orang lain. Memberi anak tu pada masyarakat, pada orang kampung untuk disusukan. Sebab apa? Sebab ketika itu di kota Mekah mungkin keadaan cuaca yang kurang baik, mungkin keadaan cuaca yang tak berapa nak okey, habuk dan sebagainya, jadi mereka hantar anak-anak ke kampung. Jadi anak-anak ni akan disusukan oleh masyarakat kampung. Halimatus Sa'diyah adalah keluarga yang sangat-sangat susah. Orang miskin. Orang miskin. Di dalam kampung tu pula ada pula golongan-golongan yang berduit. Ada ataupun zaman sekarang dipanggil have kan. Jadi mereka ini merancang tapi tidak mengajak Halimatus Sa'diyah untuk pergi bersama ke kota Mekah. Halimatus Sa'diyah fikir nak join diorang, mereka tak ajak. Kalau join akan dihina. Akhirnya Halimatus Sa'diyah bercita-cita juga, semangat dia nak pergi juga ke kota Mekah cari bayi. Walaupun telah diejek, walaupun telah dipertikaikan oleh geng-geng ini, tapi Halimatus Sa'diyah tetap dengan pendirian dia. Aku nak pergi juga. Suami je pujuk, jangan pergilah. Jangan pergilah makcik. Oi, kita ni miskin, kenderaan kita tak kuat, unta kita tak bagus. Macam mana kita nak pergi kota Mekah? Malu kita. Halimatus Sa'diyah ni degil sikit. Ni dia degil sikit ni. Bukan degil lah, maksudnya dia bertegas sampai suami dia kena ikut. Jadi ada kaum-kaum isteri kat sini, ada masa kita kena tegas dengan suami. Bukan nak menggarang ataupun bukan nak jadi isteri yang menakutkan, tapi ada masa kita kena tegas. Kalau kita ada pendirian, kita tegas. Itu Halimatus Sa'diyah, dia ada pendirian, dia tegas dengan pendirian dia. Nak pergi juga, akhirnya suami dan dia pergi lebih awal daripada geng-geng makcik-makcik bawang tadi. Geng-geng have-have tadi tu. Jadi pergi dulu dalam perjalanan, di tengah perjalanan tiba-tiba geng-geng makcik bawang ni mereka pecut Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah dengan unta dia yang sangat lemah, yang kurang susunya, yang kurang tenaganya, yang kurang airnya, yang kurang makanannya, dipecut oleh geng-geng makcik-makcik tadi. Makcik-makcik yang tak benarkan Halimatus Sa'diyah ikut. Pecut, mereka sampai awal di kota Mekah. Yang makcik-makcik ni yang sampai awal ni mereka ketuk rumah ke rumah. Ni mereka pergi kat rumah keliling di kota Mekah tu. Mereka ketuk rumah ke rumah. Ketuk satu persatu mereka ketuk. Sebab apa? Nak cari bayi. Mereka ada time dia. Time ni ramai bayi. Jadi mereka ketuk. Dan majoriti adalah yang pergi ke kota Mekah tu, mereka tidak terlepas mengetuk rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang ketuk. Bila ketuk tanya, ada bayi tak? Siti Aminah jawab, ada bayi. Tapi bapak dia ni dah tak ada. Yatim piatu. Bila dengar yatim piatu, bila dengar yatim, mereka tak terima Nabi. Mereka tolak. Jadi mereka pun pergilah ke rumah-rumah lain. Akhirnya mereka dapat bayi. Masing-masing dapat bayi untuk dibawa pulang. Untuk dibawa pulang, untuk disusukan.
Mereka ada perjanjian, bukan hanya ambil bayi untuk isukan, tak, ada perjanjian. Kalau aku bela anak engkau, aku jaga anak engkau, apa yang kau bakal bagi. Sebab itu mereka tak nak terima Nabi. Sebab Nabi anak yatim. Bila sebut anak yatim, dah sah-sah orang miskin. Bila orang miskin, macam mana mereka nak berkongsi harta ataupun nak bagi bayaran pada mereka? Nescaya mereka tak mampu. Jadi mereka tak terima Nabi. Akhirnya mereka pergilah ke tempat untuk mereka berkumpul sebelum mereka pulang ke perkampungan. Dalam mereka dah siap-siap nak pulang, sampailah Halimatus Sa'diyah. Baru sampai saja Halimatus Sa'diyah, geng-geng ni kutuk, dia kata baliklah, tak ada orang dah. Kalau ada pun adalah seorang anak yatim, miskin pula tu. Kalau kau nak ambil lah. Halimatus Sa'diyah pun cerita-cerita dia nak mari ke kota Mekah tidak lain tidak bukan adalah untuk mencari harta. Maksudnya nak cari anak orang berduit agar terpelihara keluarganya, agar keluarganya ni dapatlah sedikit apa nama orang panggil persen yang mana dapat menampung keluarganya. Jadi dia pun pergilah ke perkampungan ke kota Mekah. Rumah pertama yang Halimatus Sa'diyah ketuk adalah rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ketuk, tanya, ada bayi tak? Aminah kata ada bayi lelaki. Seronok. Halimatus Sa'diyah seronok bila dengar ada bayi. Tapi Aminah sebut bayi ini sudah tiada bapaknya. Bapaknya telah meninggal dunia. Bila dengar gitu, Halimatus Sa'diyah kata, mohon maaf, aku tak dapat terima anak ini. Dia minta maaf dengan cara baik. Sebab apa? Sebab memang diorang ni niaga. Aku tolong kau, engkau tolong aku. Tapi bila dalam keadaan susah, macam mana dia nak membantu Halimatus Sa'diyah? Halimatus Sa'diyah pun pergi rumah lain, semua pakai habis. Bila dia nak pulang, hati Halimatus Sa'diyah ni rasa lain. Dia kata, kalau aku balik tangan kosong, rugi aku. Aku dah sampai kota Mekah, dah halang-halang sampai. Aku pergi je lah rumah Nabi, rumah Muhammad tu, rumah budak tu. Aku ambil je lah. Jadi Halimatus Sa'diyah pun pergi semula. Rumah dia kata, tak apalah. Walaupun anak ini susah dan sebagainya, tak apalah, dah memandangkan aku pun dah sampai sini, ni aku nak tolong anak ini. Ambillah Nabi kita Muhammad SAW. Sampai saja ke tempat parking unta dia tu, Halimatus Sa'diyah pun naik atas unta, pegang bayi, iaitu pegang Nabi kita Muhammad SAW. Unta tadi dalam keadaan duduk, tak nak bangun unta tu. Unta tu tak nak bangun. Suami dia pelik, dah kenapa pula tak nak bangun unta aku ni? Mungkin berat. Turunkan Nabi. Suaminya pegang Nabi di bawah. Unta tetap tak nak bangun. Sedangkan waktu datang tadi, unta tadi mampu bawa Halimatus Sa'diyah. Tapi kali ini tak mampu pula. Tak boleh bangun. Pelik, semua masyarakat dah pelik. Semua ketika itu 2-3 orang tu dah pelik. Naik pula, dua-dua turun, unta tak nak bangun pula. Dua-dua dah turun pun unta tak nak bangun. Akhirnya bila dah geram, suami dia kata unta ni makin teruk ni. Mereka 3 orang naik. Nabi, Halimatus Sa'diyah dan suaminya naik atas unta tersebut. Bila naik saja, unta tadi bangun dengan kuatnya, bangun dengan semangatnya dan berlari menuju ke perkampungan. Pelarian punya laju unta tu lagi seolah-olah sedang baru lepas makan makanan yang berkhasiat, baru lepas dapat air yang sangat hebat, sehingga lajunya dapat memotong pula makcik-makcik bawang tadi. Punya dahsyatnya. Awal lagi Nabi kita Muhammad SAW dah bagi pertolongan, bagi lagi, dah bagi kegembiraan pada orang, dah bagi keserokan pada orang, dah bagi kegembiraan sampai saja di perkampungan. Allahu Akbar, semua orang tahu perkampungan Halimatus Sa'diyah tiba-tiba haiwannya jadi hebat, jadi banyak, susu yang sangat banyak, dan sehingga dia menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang berduit. Nampak di situ kita tengok Nabi kita SAW daripada lahir lagi telah memberi kegembiraan pada orang. Jadi tuan-tuan dan hormati Allah sekalian, tuan-tuan telah mengambil sunnah yang paling besar, iaitu sunnah membantu orang, sunnah mengembirakan orang. Tuan-tuan mengembirakan orang, ayah-ayah, ibu-ibu di depan saya mengembirakan orang, telah mengambil. Walaupun dalam keadaan kita tak sedar. Mungkin kita derma RM1, mungkin kita derma RM2, mungkin kita derma RM3. Yang itulah menjadi sunnah. Mati kita berkekalan pahala dalam saat kita sumbang kepada madrasah, saat kita sumbang kepada telaga, saat kita sumbang kepada tanah, semua itu akan menjadi saham berkekalan kita. Maka kita ambil contoh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi tuan-tuan, kalau kita tengok sirah Nabi kita yang banyak mengembirakan orang, banyak lagi. Kan? Nabi
bantu orang, ada orang buta, Nabi bantu orang susah, Nabi macam-macam semua Nabi buat. Maka kita ambil contoh Nabi kita menjadi tauladan kita. Dan jangan lupa sentiasalah kita berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam saat kita bersedekah, kita ingat Nabi. Kita niat, ya aku buat ini kerana Allah Ta'ala, dan aku buat ini contoh teladan yang adalah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berselawat ke atas Nabi, perbanyakkan selawat ke atas Nabi. Mudah-mudahan Nabi kenal kita dekat akhirat nanti. Ada setengah orang dia nak orang kenal dia. Kan kita ni kalau kita duduk dalam masjid ataupun duduklah mana-mana ataupun pergi kedai makan sekalipun, biasanya kita nak duduk dekat tempat ataupun bersama dengan orang yang kita kenal. Kita nak duduk dengan orang yang kita rapat. Kita nak duduk dengan orang yang kita sayang. Begitu juga dekat akhirat nanti. Nabi, dia nak duduk dengan orang yang Nabi kenal. Nabi nak duduk dengan orang yang Nabi rapat. Siapa dia orang yang Nabi rapat? Adalah orang yang banyak berselawat ke atas Nabi. Nabi kenal. Satu amalan yang mana dalam keadaan kita terpaksa, dalam keadaan kita tak ada niat ikhlas sekalipun, dapat pahala selawat. Kita tiba-tiba tengah duduk dia depan komputer, orang mari tarik telinga kita. Kau selawat sekarang, kau selawat. Aku tak nak selawat, aku tak nak. Tapi disebabkan orang paksa, akhirnya aku selawat. Selawat itu tetap dikira dan diangkat 10 ganjaran. Allahu Akbar. Biasa kita dengar dalam ketubah Jumaat kan, khatib ataupun Tok Bilal dia pegang kayu. Siapa yang mungkin muslimat mungkin tak pernah dengar lah ataupun tak jarang dengar. Yang muslimin kalau jarang dengar ni mungkin mari masjid tidur kan. Tok Bilal pegang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Kan? Dia mengajak kita selawat. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang beriman. Ni siapa dia? Wahai orang beriman. Kita lah orang beriman. Kita yakini kita beriman pada Allah, maka kita ambil manfaat apa nama arahan daripada Allah ini, maka kita berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit tazkirah ringkas daripada saya, memandangkan di depan saya ini adalah penyumbang-penyumbang yang sangat-sangat membantu kami dalam pelbagai program. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum kita tutup, insya-Allah saya nak berkongsi sedikit berkaitan dengan program-program yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh Al-Azhar Care. Mungkin tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu boleh menonton dalam Facebook rasmi kami. Page Al-Azhar Care, mungkin boleh tengok kat situ. Setiap kali program kita telah update dekat dalam Facebook kita, dalam Instagram kita. Jadi tuan-tuan, antara program yang sedang kami melaksanakan adalah tidak lain tidak bukan adalah wakaf Al-Quran. Memang kita tak pernah tutup. Kadang-kadang orang tanya kita, bila nak tutup ni tuan-tuan? Jumlah pelarian yang berada di Afrika puluhan juta. Jadi sekali kita hantar 40,000 naskah, 30,000 naskah. Al-Quran ini mungkin boleh bertahan 5-6 tahun. Lepas tu dia dah tak mampu lagi bertahan. Mungkin dah koyak dan sebagainya. Kita tambah lagi Quran baru. Maka sentiasa mereka memerlukan Al-Quran. Itu antaranya. Yang kedua adalah wakaf telaga. Wakaf telaga baru-baru ni kita dah buat berpuluh wakaf telaga. Tapi satu kampung banyak, ada dalam satu camp tu ada dalam puluh orang, ribu orang. Jadi satu telaga tak cukup. Kita teruskan juga. Selagi mana kita tak tutup, kita teruskan. Itu wakaf Al-Quran. Dan yang ketiga, ini projek-projek besar lah Zakat. Yang ketiga adalah Raudatul Ilmi. Raudatul Ilmi. Orang tanya, Raudatul Ilmi kat mana? Tuan-tuan, pada asalnya Raudatul Ilmi kita nak buat di Sungai Buloh. Tapi memandangkan kos tanah tiba-tiba naik. Jadi kita terpaksa pindah ke tapak baru iaitu di Terengganu, di Stiu Terengganu. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita dalam proses untuk pembinaan. Nanti mungkin video baru akan keluar yang mana memang kita dah dapat untuk dalam proses pembinaan, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan yang ada kesempatan mungkin boleh share video-video yang bakal kita keluar nanti. Itu dan yang ketiga. Dan yang lain-lain antaranya kita bantu pelajar-pelajar Mesir, Yaman, pelajar Malaysia yang nak sambung belajar ke luar negara. Kebanyakan mereka ini dari sudut tiket kapal terbang awal-awal ni kita yang membantu mereka. Kadang-kadang mereka di kalangan anak-anak orang susah. Belajar di Yaman, belajar di Turki, belajar di Mesir dan sebagainya, mereka tidak mampu. Jadi kita cuba tampung mereka punya
ketidakcukupan itu, antaranya tiket kapal terbang dan sebagainya. Kita mampu, kita cuba tolong mereka, dan dengan tolong kita tu, kita bagi sumbangan dengan kita menolong mereka, insya-Allah mereka belajar dalam bidang agama dan sebagainya, mereka pulang bawa pula ilmu, insya-Allah akan mengalir terus pahala pada mereka yang mengumam. Itu seterusnya apa lagi kami punya program, iaitu termasuklah dengan bantuan-bantuan bencana dan sebagainya. Lagi apa nama bantuan banjir, pack makanan, food pack makanan, apa nama bantuan katil pesakit ada. Jadi mungkin ada di kalangan orang-orang kita yang mana dia tidak ada atau jiran kita yang dalam keadaan sakit tak ada katil, kita ada katil tapi dalam bentuk apa nama sewa tak berbayar. Pakai, bila dah tak nak pakai pulang balik pada kami. Jadi kita ada dalam 5 ke 6 katil tak silap saya, semuanya telah dibagi pada orang. InsyaAllah kalau mereka pulang balik mungkin kita boleh bagi, jika ada kewangan kita akan beli lagi. Banyaknya orang kita yang dalam kesusahan, antaranya mereka-mereka yang duduk di sekitar bandar. Duduk di bandar tak mestinya kaya tuan-tuan. Duduk di bandar tapi kadang-kadang mereka ni terdesak, tersempit dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita cuba bantu. Itulah maktamat kita, dan paling penting maktamat kami adalah untuk memudahkan ummah. Untuk memudahkan ummah. Itu sahaja kami punya maktamat, tidak lain tidak bukan adalah untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala dan berkongsi pahala dengan sahabat-sahabat, dengan semua orang yang menyumbang, menjadi orang panggil menjadi apa nama orang tengah kepada sumbangan tuan-tuan, insya-Allah. Jadi itu saja saya punya sedikit perkongsian. Mungkin ada yang nak bertanya, boleh tanyalah. Kita buka sedikit 1-2 soalan jika ada nak bertanya. Saya buka ruang untuk bertanya. Saya selaku Setiausaha Agung Al-Azhar Care. Jadi mungkin tuan-tuan boleh tanyalah, insya-Allah. Saya buka 2-3 soalan kalau nak bertanya, silakan. Kalau tak ada kita boleh tutup, insya-Allah. Kita bagi 10 saat. Okey, insya-Allah. Mungkin tak ada pertanyaan ataupun tak ada idea, insya-Allah. Satu lagi, kami setiap tahun ada melaksanakan ibadah korban dan akikah, termasuk apa nama unta, lembu dan kambing di Afrika, Chad dan Sudan. Jadi setiap tahun jangan lepaskan peluang untuk akikah dan korban besar kami, insya-Allah. Cukup sekadar itu saja. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada kelemahan saya sendiri, hakikatnya juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dan dosa seluruh umat Islam ya Allah. Jauhkanlah kami dari sisaan kubur dan sisaan api neraka-Mu ya Allah. Limpahkanlah kurnia dan rahmat ke atas kami, taufik dan hidayah kepada kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada fitnah-fitnah dunia, fitnah akhir zaman, dan fitnah Dajjal ya Allah. Ya Allah, Engkau pun mudahkanlah urusan kelahiran Presiden kami, anak Presiden kami ya Allah. Mudah-mudahan Allah permudahkan, dan ya Allah Engkau limpahkanlah kurnia rahmat ke atas mereka yang menyumbang ya Allah. Kau berilah kekuatan, harta yang berkat, harta yang bermanfaat untuk ummah, harta yang bermanfaat untuk diri mereka, dan harta yang akan dihisap oleh Allah dengan mudahnya ya Allah. Kau permudahkanlah mereka yang menyumbang agar jalan-jalan mereka untuk menuju surga-Mu ya Allah dengan mudah ya Allah. Kau kurangkanlah soalan ya Allah, kau kurangkanlah soalan mereka di kubur, kau kurangkanlah hisaban mereka di akhirat nanti. Kau dimudahkan jalan mereka untuk bertemu-Mu ya Allah dalam syurga Firdaus ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.